Kita tengok lagi. Dan tiada terdahulu sifat kalam Allah dan tiada terkemudian. Yang dulu kemudian itu perkataan. Sifat tak ada dulu, tak ada kemudian. Sifat tu sedia. Hak dulu kemudian tu perkataan. Macam kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dulu. Hak kemudian pula Ar-Rahmanir Rahim kemudian. Hak dulu kemudian tu perkataan. Sifat kalam yang ada di diri Allah Ta'ala tu tak ada dulu, tak ada kemudian. Sifat tu sedia. Hanya semata-mata sifat. Macam mana? Wallahu'alam. Artinya tiada disifatkan dia akan sifat kalam Allah dengan dahulu dan kemudian. Kerana bahawasa sifat yang satu jua. Bahkan tiada berlaku sifat itu dengan satu kelakuan daripada kelakuan kalam dengan makna perkataan. Jadi perkataan tu sungguhlah ada huruf ada suara tu perkataan. Sifat tak ada huruf tak ada suara. Perkataan ada dulu ada kemudian. Sifat tak ada dulu kemudian. Dia nak cerita hak tu ya. Seperti keadaannya perkataan lafzi itu daripada bahasa Arab. Macam Quran tu. Tu perkataan. Bukan sifat. Dan perlahan. Macam kita duk cakap pelan dan nyaring. Cakap kuat. Itu perkataan. Suara kita ada kalanya kuat. Ada kalanya pelan. Itu perkataan. Dan iaitu sifat kalam. Sifat yang dengan dia dengan sifat kalam itu berkata-kata Allah Ta'ala. Ni dengan sifat kalam Allah yang qadim itu maka dapat Allah berkata-kata. Dengan sifat berkata dapat Allah berkata-kata. Itu tepat. Dengan sifat berkata maka Allah berkata-kata, berfirman, bertitah dengan sifat kata itu. Habis. Ini jalan kita faham. Jalan kita belajar. Apabila kita belajar cara, kita faham akan cara-cara yang nak disampaikan oleh ulama. Tapi kalau tak belajar cara, apa ya? Nampak? Seumpama budak-budak. Budak-budak orang tua kita ni nak lintas jalan. Dia kata jangan. Kita tahulah lama dah duk lintas sebelum daripada dia lagi. Jangan dia kata. Lori dekat kita tahulah agak. Maknanya hak ulama buat dulu-dulu. Hak orang belakang tak belajar cara, tiba-tiba dia tak faham akan cara ulama atok. Cara yang ulama sampaikan dia tak belajar pun. Tiba-tiba dia kata tak kena. Salah. Jadi apa yang dibuat oleh ulama pada rahimahullah, dia ambil dalam kitab Arab. Kerana kalam itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama sifat, yang kedua tugas takluk, yang ketiga muta'allaq, hasil daripada tugas itu. Seumpama sifat kalam, perkata. Terjemah dengan perkata. Tugasnya takluknya, tugasnya berkata-kata. Maka hasil daripada berkata-kata itu takluknya, maka perkataan. Sifat berkata, maka dapat berkata-kata, bertitah, maka hasil daripada bertitah itu perkataan. Perkata tu dia main daripada titahan Allah Ta'ala. Titahan itu hasil daripada sifat perkata Allah Ta'ala. Tepat. Sifat takluk muta'allaq. Kita duk cakap ke lagu ni? Tolong ambil menyedok Sat. Aku nak buat menyedok. Orang tak cakap aku tu. Tolong ambil penyedok. Untuk menyedok, maka hasilnya cedokkan. Kita cakap tak? Tolong ambil menyapu Sat. Aku nak menyapu. Tak. Tolong ambil penyapu. Untuk aku menyapu, hasilnya longgokkan sapuan. Jadi bahasa Melayu dengan Arab ni dia hampir terjemahannya masuk tepat daripada sudut terjemahan. Itu pada rahimahullah ni
dia bahasa dia jaga. Bahasa dia halus. Anak-anak murid dia semua belajar cara-cara percakapan yang tepat. Tu Tok Saleh, orang mai kat dia. Tok Guru, saya nak belajar, Tok Guru nak ambil berkat Tok Guru. Heh. Aku pemujur boleh mu nak ambil aku pula. Mu cakap tu tak kena. Hak kena lagu ni. Tok Guru, saya nak mengaji dengan Tok Guru. Moga-moga nak tumpang berkat Tok Guru, Allah bagi juga kat saya berkat. Bukan ambil hak dia. Pada orang mai dekat dia di Mekah. Pak dah, tolong dengar hamba baca Fatihah. Oh, dia kata tak ada kah orang hak tak ada dah orang lebih suara hak paling sedap lebih padamu. Suruh aku dengar suaramu. Tak, bukan lagu tu. Hak betulnya Pak dah, tolong perbetul bacaan saya, bukan tolong dengar. Tu kita pergi depan Tok Guru pondok, hak tua-tua, kita jangan duduk celapak. Kita jangan duduk cakap tak tahuan. Kita kena tengok dulu cara dia. Kalau hak yang tak cengeng tak apa, kalau hak cengeng kena kita balik. Bukan dia maknanya cengeng takabur dak, cengeng untuk mendidik kita. Cengeng untuk mendidik kita. Ni pada hak karang kitab Baqarah ni. Dia mengajar orang tanya marah, tak tanya marah. Pasal apa lagu tu? Dia nak bagi budak-budak tu bijak dalam berfikir. Dia nak bagi anak-anak murid dia tu bijak dalam berfikir. Tu tarbiyah orang dulu tu berkat. Pasal dia tarbiyah dengan cengeng. Apabila cikgu tiba murid, cikgu tu kena masuk lokap. Budak-budak nak jadi orang macam mana? Dulu dah kita nak pergi mengaji. Zaman saya pun dan lagi. Mak kata, Kak Ustaz, nak tibai-tibai lah, jangan pergi patah sudah lah. Jangan bagi jadi patah, jadi cacat celah sudah lah. Ajaklah, didiklah jadi orang. Lagu tu. Allah ni, kita masuk belah nak tak boleh. Tak boleh. Habis itu. Melainkan kalau cikgu tu buat tak kena, tu tak boleh lah. Tapi kalau tok cikgu tu untuk mendidik dan seumpamanya itu nak bagi jadi elok. Habis. Tu bahasanya. Dia guna bahasa yang halus. Dan iaitu sifat perkata Allah, sifat yang dengan dia dengan sifat perkata Allah, berkata-kata Allah, yakni bertitah Allah, berfirman Allah, dan bertuturnya bertitah Allah Ta'ala akan perkataan yang menunjuk atas perkara-perkara yang wajib. Jadi Allah ada sifat perkata, maka Allah berfirman bertitah. Bertitah itu menceritakan perkara-perkara yang wajib. Tuhan cerita diri dia, sifat dia dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu Allah Ta'ala cerita sifat-sifat yang wajib. Perkara yang wajib, yakni diri Allah dan sifat Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Artinya cerita akan perkataan yang menunjuk akan perkara wajib itu, yang boleh mengerti dan yang mendengarnya, orang yang dengar akan kalam Allah itu dapat faham akan perkara yang wajib. Yakni Allah Ta'ala terang perkara-perkara yang wajib, seperti sifat-sifat Allah Ta'ala itu dapat kita faham. Yakni dengan asbab kita belajar. Tak belajar tak faham juga. Macam tu Arab bukan dia reti semua. Dia bercakap Arab tu bahasa lain. Ilmu agama ini masalah lain. Bukan soal kata Arab atau tidak. Tak. Dia kena belajar baru boleh faham. Lebih-lebih lagi kita orang ajam, lain daripada orang Arab. Mesti kita ni belajar. Dengan belajar itulah asbab kepada kita ni dapat memahami akan ayat-ayat Allah Ta'ala itu. Dan perkara yang mustahil, Allah Ta'ala cerita perkara-perkara yang tidak ada pada dirinya. Lam yalid walam yulad, Tuhan cerita. Dan perkara-perkara yang harus, perkara-perkara yang harus, yakni sekalian makhluk, termasuk perintah hukum hakam syarak. Itu perkara yang harus.
Macam mana? Macam mana? Wajib semayang. Apa kita nak hukum? Itu perkara yang harus Allah Ta'ala perintah kepada kita. Allah Ta'ala nak perintah kita, boleh, tak mau pun boleh. Tapi Allah Ta'ala perintah, harus bagi Allah Ta'ala. Nah, wajib syarak atas kita. Tetapi wajib syarak itu termasuk dalam kategori harus pada hak Allah Ta'ala memerintah kita. Itu masalah lain. Nah, hak ni belajar dengan Pak Lomi lah. Tok Guru Pak Lomi kita, Guak Payang mengaji lebih halus bab ni. Saya kadang-kadang lekat-lekat bertanya dia juga. Dia kata mudah ya. Dia terang 3 kali. Kita ni naik hangat kepala dah. Dia kata mudah ya. Tak nampak lagi. Apabila dia terang pula, lagu tu. Dia kata lagu tu. Bahasa di dalam kitab-kitab turah ni, kadang-kadang kalau hak mudah-mudah, kalau hak payah tu dia payah. Syekh Badruddin dia kata apa? Jenis kitab turah ni dia macam rebuih ular. Ada hak jenis celok-celok dia lembut dah. Tapi ada hak rebuih 3 jam tak empuk weh. Macam tu juga ibarat kitab. Hak mudah-mudah, tapi kalau hak payah, kita fikir tak tembus, fikir tak nampak, fikir tak nampak. Jumpa guru, dia baca, baru Allah Ta'ala buka kepada kita untuk faham perkara itu. Habis. Daripada kitab Jawi ya, jangan cuba beli balik baca di rumah seorang-seorang. Dia nak bak apa tu? Tak tahu. Titik tak ada, koma tak ada. Panggan tak ada. Dia nak cerita apa meleret tak. Dia ada cara dia, ada tempat berhenti dia. Habis. Seperti barang, okey, maka bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata. Ni dia ulang hak tu, nak bagi kita ni tahqiq. Tu dia ulang. Sifat kata Allah tu bukan jenis perkataan, bukan jenis huruf, bukan jenis suara, bukan jenis terdahulu dan terkemudian. Sifat Allah Ta'ala itu hanya semata-mata sifat yang ada pada diri Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi kita yakin sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Adapun yang dikatakan sifat itu tugasnya dapat bertitah, dapat berfirman. Bertitah apa? Cerita benda wajib, cerita benda mustahil, cerita benda yang harus. Apabila kita dengar, kita belajar, dapat kita memahami. Macam perintah Tuhan, aqimus solah, tunai olehmu akan sembahyang, kita faham. La taqrabuz zina, larangan jangan hampiri zina, kita faham. Habis. Maka bukanlah sifat kalamnya itu daripada diri berkata-kata dan bertitahnya, yang ialah yang dikatakan bertitah itu ialah hadis, perkataan yang daripada amrun i'tibariyah. Macam mana ni? Seperti barang yang meriwahamkan dia oleh beberapa banyak ibarat bahasa Melayu. Jadi kalau kita nak belajar cara tepat, kalam ertinya perkata, tu tepat. Kalau kalam ertinya berkata-kata, tu kurang tepat. Kalau kitab tulis kalam ertinya berkata-kata, tu nak buat mana? Yakni kita takwil berkata-kata dengan sifat perkata. Selesai. Tak payah keleng orang, tak payah tengkak dengan orang. Itu jalan kita. Kerana berkata-kata tu lain, sifat perkata tu lain, tak sama. Habis. Hanya ia satu perkara yang sedia. Sifat kalam tu khadim, sedia. Ada itu kalam pada zat Allah Ta'ala. Ada sifat kalam tu pada diri Allah, sedia kala, tidak ada permulaan. Yang bertutur, yang berfirman dan bertitah Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat kalam itu akan siapa-siapa yang ia Allah Ta'ala kehendak pada apa-apa perbicaraan dan apa-apa pekerjaan. Dah Allah dah kalam, dapat bertitah. Bertitah dengan siapa? Perkara apa? Itu terserah kehendak Allah Ta'ala, ikut suka Allah.
Nak cakap benda apa, nak cakap dengan siapa, itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala berfirman kepada khalam, terkadang kepada malaikat, terkadang dengan Nabi kita, terkadang dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau orang lah dia kata aku ni bercakap dengan Tuhan ni, hei, kita kata hang ni kok mana ni? Kita tengok mengaji pun dak, ibadat tak tahu mana, duk kedai kopi banyak pada duk masjid. Nah, cakap kok dunia, dia kata aku boleh sembang dengan Tuhan. Kita boleh angkit muhung lalu. Kata hang dengan Nabi Musa ni mana lebih? Nabi Musa nak dengar kalam Allah Ta'ala tu, ulama kata Allah Ta'ala tambahkan 1000 kekuatan pendengaran Nabi Musa alaihissalam. Nak tengok tak boleh langsung, pensan. Berhati-hati. Berhati-hati. Kadang-kadang dia itu silap amal dan dikecoh dengan jin. Nampak benda hak orang tak nampak, tapi benda hak dia nampak tu kecoh dia. Na'udzubillah. Sebab berlaku kepada guru kami di Pondok Dala, kawan dia, Baba Abdul Karim, dia ada kawan dia ni, dia kata aku ni ambil jalan zikir ni, aku berzikir ni, Rasulullah mari, Pak sahabat mari, Pak Imam mari. Lepas tu baba saya ni, Baba Abdul Karim Tok U ni, dia tanya siapa dia lagi hak mari. Dia kata Tok aku mari. Tok guru dia tu kawan Baba Karim. Baba Karim pergi tanya Tok U dia, betul ke hak anak murid ni duk cerita ni? Tok U dia kata apa? Pembohong. Bahasa kita bohong. Dia tu kena kecoh dengan jin. Ni alam. Apabila tak mengaji, kita mengaji. Apabila mengaji, beramal. Apabila beramal, kalau tak ada mursyid yang memimpin, maka dia mari perkara-perkara gaib. Kalau kita tidak ada mursyid, dia tak boleh nak tapih, melainkan gurulah yang menapih kepada kita. Kita tak pergi alam tu lagi. Berhati-hati. Kita kena ada pimpinan guru yang memimpin kerohanian kita. Takut kerohanian kita ditipu oleh jin. Kena jaga elok. Kena jaga elok. Banyak hak nak jadi sesat lagu tu. Lepas tu dia rasa dia lebih. Apabila rasa lebih ni, pakai tak sampai ke Allah terus. Kerana kita ni tak boleh rasa lebih, tak boleh rasa ananiah. Sahabat Rasul mentarbiah macam mana? Buat amal ahli syurga, tetapi mereka merasakan diri mereka tu tak boleh masuk syurga, bahkan mereka rasa seolah-olah mereka ni ahli neraka. Tu dia. Boleh masuk syurga ke tak ni? Duk lagu tu bimbang lagi. Jangan rasa kemah kita ni main masjid 5 waktu, akan rasa ahli syurga dah. Tak boleh. Salah dalam sudut perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena mengaji tasawuf. Kena ada pimpinan, kena ada murabbi, kena ada mursyid untuk memimpin kerohanian kita. Habis. Ni nak berhenti dah. Dia kata bunyi dah tu, pasal apa tak berhenti kita SOP. Ya. Ni kita nak berhenti dah, nak cari stesen hak nak berhenti tu. Yang bertutur dan bertitah, yakni berfirman Allah dengan dia dengan sifat kalam Allah, akan siapa-siapa yang ia Allah kehendak, dan apa-apa perbicaraan dan apa-apa pekerjaan. Orang tanya, dah Allah Ta'ala ada sifat kata, boleh bertitah, boleh berfirman. Allah Ta'ala bertitah dengan siapa? Perkara apa yang Allah Ta'ala bertitah? Itu ikut kehendak ketentuan Allah Ta'ala. Sekira-kira jika kita hendak banding, kita berhenti di situ. Kita berhenti di situ. Jadi kita jangan silap cakap. Kita bukan sembang dengan Tuhan. Terkadang Allah mencampakkan ilham. Tu baru betul. Allah mencampakkan rasa dalam hati kita. Tu saja-saja kena fikir, kita ni kena buat satu kelas lagi, masuk show dalam mesyuarat. Tu ilham. Bukan Tuhan duk bisik kat kita. Tu ilham, lintasan yang Allah Ta'ala campak ke dalam hati. Perkara ni Tok Soleh cerita masa dia pergi mesyuarat jawatan kuasa fatwa di masa tu di Kuala Lumpur.
Bangkitlah seorang, dia kata, saya hari ini sebagai mujtahid. Orang bukan gelak, bukan mujtahid. Aku ni pada hari ini berijtihad. Baru betul. Kalau mujtahid mengaku kata mujtahid, orang gelak kerana mujtahid dalam dunia ni 4 ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Tu mujtahid mutlak. Apa dia mujtahid? Orang yang kuasa mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis mengikut kaedah-kaedah ilmu yang ada pada mereka dan diyakini akan kemampuan ilmu mereka. Tu baru mujtahid. Dia bangkit, dia kata pada hari ini saya ni sebagai mujtahid. Orang makat gelak, bukan mujtahid, ijtihad saya. Dengan mengaji saya, dengan fikir, inilah hukum yang kita butuhkan. Ijtihad. Baru betul. Nah. Baru betul. Jadi kita berhenti situ dulu. InsyaAllah panjang umur kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada muka surat 18 baris yang kedua. Sekira-kira jika kita hendak banding atas jalan takrib hampir kepada faham, maka iaitu ini bandingannya. Maka kesimpulan kita pada malam ni, wajib kita yakin di diri Allah ada kalam yang sempurna. Dengan kalam itulah Allah berfirman. Maka kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak terdahulu, tidak terkemudian, dan tidak seperti perkataan. Perkataan itu benda lain, sifat perkata itu benda lain. Firman Allah titahan Tuhan itu adalah perkara yang lain. Itu kena beza di antara satu sama lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.